Assalamualaikum. Bapak apa? Insyaallah. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, alhamdulillah, pada malam ni kita sekali lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini pada tahun yang baru 2024. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kerahmatannya kepada kita dan senantiasa kita berada di atas keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita malam ni masuk kepada hadis yang ke-38. Maknanya tak lama lagi dah kita nak khatam kitab hadis 40 ni. Dan kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala khatam, kita akan berikan ijazah ammah. Dan tuan maknanya sanad umum. Dia tapi bukan sarjana muda lah. No. Kalau minta kerja memang tak boleh ya. Ijazah ammah. Yang mana apa ni, ijazah ammah adalah bersambungnya. Kita sambungkan sanad ni sampai kepada pengarang kitab ni oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Baik, maka dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Hadis yang ke-38 dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah bersabda, innallaha ta'ala qala, dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia telah berkata. Tuan-tuan, maknanya hadis ni termasuk di dalam hadisul qudsi. Kenapa? Kerana Nabi SAW dia meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, man 'ada li waliyan, Nabi kata, faqad adhantuhu bil harbi. Itu yang pertama. Allah pesan dan Nabi sebut benda ni. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi wali-wali aku, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, mula-mula kita nak tahu siapa dia wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, perkataan wali dia membawa maksud dua. Dan bila kata wali, dia dimaksudkan dengan dua makna. Yang pertama, makna wali adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dia beramal, kemudian dia ikhlas di dalam amal dia. Ini wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, wali ini adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dia dijaga oleh Allah, sama ada pada zahirnya ataupun pada batinnya, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi itu adalah definisi, ataupun kita kata nak kenal bahawa itu adalah wali Allah Ta'ala. Dia beramal, kemudian dia ikhlas dengan amalan dia. Dia mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, ikhlas. Kemudian dia adalah orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala, sama ada pada zahir dia dan juga pada batin dia. Ini adalah wali Allah Ta'ala. Wali nikah saya. Pasal ada anak perempuan seorang, itu wali nikah dia lain. Dia wali juga, dia adalah penjaga. Tu maksud wali, penjaga kepada anak perempuan itu. Itu maksud dalam apa ni, dalam fiqh lah. Itu dalam fiqh. Yang ni definisi, ataupun kita kata nak kenal wali Allah Ta'ala. Dia orang yang mendekatkan diri pada Allah, ikhlas. Kemudian dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah wa ta'ala dia sebut berkenaan dengan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali dia bukanlah orang yang berlaku kepadanya perkara yang pelik-pelik. Dan perbetulkan kita punya pahaman kita. Bila kata wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bukan yang berlaku benda pelik-pelik. Walaupun kita tak nafi, berlaku kepada wali-wali Allah Ta'ala perkara yang di luar daripada pemikiran manusia. Dan dia boleh berjalan atas air, kemudian dia boleh terbang di langit, dia boleh berjalan jarak yang jauh, tetapi dia boleh singkatkan perjalanan. Dan tuan, tu karamah. Dan kita dah sebut sebelum ni, karamah dia bukannya tujuan
daripada beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita beramal li ajlillah, ianya semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana benda-benda selain Allah taala. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia perkenalkan siapakah dia wali Allah Subhanahu wa taala, iaitulah ini definisi ataupun pengenalan daripada Imam Syafi'i siapa dia wali Allah taala. Dan tuan, Imam Syafi'i kata orang-orang yang berjalan di atas syariat Allah taala, kemudian dia beramal dengan segala sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kita dah faham dah siapakah dia wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan tuan, mudah-mudahan kita dapat jumpa dengan mereka, mudah-mudahan kita dapat dekat dengan mereka ni, tumpang untuk mendapatkan barakah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi akan wali-wali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia memusuhi akan wali-wali Allah taala. Dia memusuhi, dia tak suka kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pasal apa yang dia tak suka, wallahu taala a'lam. Ada orang yang kadang-kadang dia tak boleh tengok perkara-perkara kebaikan, tak boleh. Sebab itu disebut di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah dia menutup akan hati-hati mereka. Kemudian Allah Ta'ala tutup akan pendengaran mereka. Kemudian Allah Ta'ala tutup akan penglihatan mereka, kata Allah Ta'ala. Dan dalam tafsir Jalalain, ulama menyebut orang yang hati dia ditutup oleh Allah Ta'ala, dia tak terdorong melakukan kebaikan. Tak ada dorongan melakukan kebaikan kepada dia. Kemudian telinga ditutup, makna apa? Maknanya dia tak berapa berminat untuk mendengar perkara-perkara kebaikan. Dia tak suka nak dengar walaupun perkara itu baik. Dan kemudian mata dia ditutup oleh Allah Ta'ala. Maknanya mata itu tidak melihat pada perkara kebaikan. Dia lebih suka kepada perkara-perkara kejahatan dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada tanda ni, maka kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah taala. Pasal apa? Kerana sahabat dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hiya alamatun, apakah dia alamat-alamat bahawa dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi kata, yussira lahu amalun ahli jannah, maka dia akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amal-amal ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya tubuh dia ringan, dia tak malas, kemudian dia ada riang untuk melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kemudian apa pula tanda bahawa orang ni dia dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala? Maka kata Nabi, yussira lahu amalul ahli nar, maka dia dipermudahkan untuk melakukan perkara-perkara ahli nar, ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa? Dia cenderung melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda. Jadi kata Allah Ta'ala, siapa-siapa dia yang memusuhi akan wali-wali aku, maka ketahuilah, kata Allah Ta'ala, faqad adhantuhu bil harbi,
maka pada waktu itu aku isytiharkan perang terhadap mereka, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mereka-mereka yang membenci dan juga tidak menyukai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, patutnya tak boleh. Pasal apa? Kerana sepatutnya kita kena jadi orang yang suka kepada kesolehan. Tuan-tuan, patutnya kita kena jadi orang yang suka kepada kebaikan. Tuan-tuan, sebab itu Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, dia kata, pasal apa bila kita buat perkara-perkara yang dilarang dibalas dengan keburukan oleh Allah Ta'ala? Tuan-tuan, kerana perkara yang buruk yang dilarang itu padanya terdapat mudarat. Maka kerana tu bila seseorang melakukannya, maka dia akan diberikan dosa dan diazab oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, manakala bila dia suka kepada perkara baik dan dia buat perkara baik, tuan-tuan, kerana perkara itu baik, dan juga bila kita buat dia punya manfaat, dia menyebar kepada orang lain, tuan-tuan, maka perkara tu dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala kata, siapa-siapa dia yang memusuhi akan wali-wali kami, kata Allah Ta'ala, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku isytiharkan pula perang ke atas mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, makna apa? Orang ni dia akan diberikan keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa, tuan-tuan, dia diberikan keburukan? Kerana dia berlawan dengan perkara-perkara kebaikan yang sepatutnya perkara kebaikan ni dia kena suka. Sepatutnya perkara kebaikan ni dia kena terima. Pasal apa? Dia benda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi itu pertama pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kita jangan buat lebih kurang kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada orang-orang yang dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya daging para ulama itu, tuan-tuan, ulama ni siapa dia? Yang pertama, mereka berilmu, dan yang keduanya tadi, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hujung rambut dia sampailah kepada hujung kaki dia, semuanya itu beracun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa dia maksud beracun ni? Tuan-tuan, racun ni yang disebut oleh Allah Ta'ala. Bila mana kamu mengganggu para wali Allah Ta'ala, bila mana kamu bermusuhan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisytiharkan perang ke atas mereka ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kata lagi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tuan-tuan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dia terang siapakah dia wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala habaq pula. Macam mana cara untuk kita jadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tadi Allah Ta'ala nak habaq orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni adalah orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan apabila orang menyakitinya, bila mana orang memusuhinya, tuan-tuan, Allah Ta'ala isytihar perang kepada mereka ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala habaq pula, kalau kamu nak jadi seperti mereka. Tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang yang dikasih, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, Allah Ta'ala habaq dekat dalam hadis ni. Allah Ta'ala kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya. Tak ada amalan
daripada hamba aku ini yang lebih aku cintai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tengok, kalau nak jadi orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala, kalau nak jadi sebagaimana wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, tapi jaga-jaga, dalam keadaan kita nak mencontohi para wali Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, kadang-kadang dia terselit di dalam hati kita niat-niat yang lain. Tuan-tuan, sebab itu bila kita nak jadi wali Allah Ta'ala ni, jangan banyak sangat tengok filem wali songo. Jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat kita tonton filem-filem yang konon-kononnya orang-orang ni dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tadi kita sebut yang tu bukan daripada tujuan. Tujuan kita beramal ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata, orang yang mempunyai tingkatan yang tinggi pada sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan, kalau nak kedudukan yang tinggi pada sisi Allah Ta'ala, apa yang perlu kita buat? Bila dia beramal, amal itu semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana benda yang lain. Tuan-tuan, kalau dia buat kerana benda lain, maknanya kedudukan dia rendah lagi. Tuan-tuan, sebab itu disebut dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dia kata, manusia ini dia terbahagi kepada dua bahagian. Tuan-tuan, siapa dia dua bahagian ni? Yang pertama adalah manusia majzub. Tuan-tuan, siapa dia manusia majzub ni? Hati dia, akal dia telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang jenis macam ni, tubuh badan dia bercampur dengan kita, tapi hati dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang macam ni, walaupun dia bergaul sekali dengan kita, tuan-tuan, tetapi hati dia sunyi daripada keramaian manusia. Tuan-tuan, sebagai contoh, Ahmad Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, salah seorang daripada murid kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Ahmad Ibn Sirin ni, kalau tengok dia gelak, kita tak boleh lawan gelak dah. Dia kalau gelak ni disebutkan dalam riwayat sehingga mengeluarkan air mata. Tuan-tuan, kira kalau kita tengok, dia ni jenis lupa ke dunia ni, yang ni jenis lupa ke akhirat ni. Tuan-tuan, perbetulkan, jangan selalu su'udzan pada orang, jangan selalu buruk sangka kepada orang. Husnudzan dia mesti kena ada, baik sangka kena ada. Bahkan ulama sebut, siapa-siapa yang selalu berburuk sangka kepada manusia, ini adalah petanda rosaknya hati dia. Tuan-tuan, maknanya hati yang tidak elok. Tuan-tuan, jadi Ahmad Ibn Sirin ni, kalau orang tengok dia ni gelak sampai keluar air mata. Tuan-tuan, tapi pada waktu malam, orang yang yang dekat dengan dia cerita apa? Mereka menceritakan Ahmad Ibn Sirin pada hampir setiap malam dia akan menangis ketika mana bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dia akan bertahajud, dia akan munajat, dia akan doa pada Allah Ta'ala, sehinggalah mengeluarkan air mata yang begitu banyak. Tuan-tuan, maka dia nak lindung, dia nak tutup amalan dia pada waktu malam, dia buat apa? Tuan-tuan, dia pakai celok tebal-tebal supaya apa? Orang tak tahu yang malam tadi dia teriak sebenarnya bila mana dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Ini Ahmad Ibn Sirin. Baik. Jadi Allah Ta'ala beritahu macam mana nak jadi orang yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun beritahu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya. Tak ada lagi dah amalan yang boleh mendekatkan hamba aku kepada aku dan terlebih aku suka, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa dia? Yang ni jaga bagi elok.
mimma aftaratu alaih, iaitulah daripada barang yang aku fardukan kepada dia. Tuan-tuan, ni cara pertama kalau kita nak dapatkan kecintaan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita kena buat apa? Kita melakukan semua yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia sebut, tuan-tuan, kadang-kadang kita terbalik. Kita suka kepada perkara-perkara sunat, kita tak suka kepada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Terbalik. Tuan-tuan, dia suka sembahyang duha. Pasal apa? Kerana dia tahu kalau sembahyang duha nanti rezeki melimpah ruah. Tu yang dia nak tu. Nampak tak? Tuan-tuan, nampak tak? Lah ni nampak tak? Bila kita sembahyang duha, pasal apa yang suka sangat sembahyang duha ni? Pasal apa yang dia tak tinggal solat duha ni? Tuan-tuan, kerana bila orang dia solat duha, maka melimpah ruah rezeki atas dia. Bahkan ulama kata, tuan-tuan, disebutkan oleh guru kami almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dia kata apa? Dia kata nafas orang yang mendirikan solat sunat duha ni, kalau dia selalu mendirikan solat sunat duha, nafasnya akan ditakuti oleh kaum jin, dia kata. Sebab dia nak berbomo. Tu yang dia rajin solat duha ni. Tuan-tuan, tengok apa Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata, tak ada lagi amalan yang lebih aku kasih, dan sehinggakan bila hamba aku buat ni, dia akan dekat kepada aku, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, siapa dia yang nak buat ni? Kita semua. Tuan-tuan, kita semua. Sebab itu, tuan-tuan, dalam syarah kitab ni dia kata apa? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, sebenarnya kedudukan wilayah, kedudukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala ni dibuka oleh Allah Ta'ala seluas-luasnya kepada manusia. Tuan-tuan, siapa dia yang nak dekat dengan Allah Ta'ala? Silakan. Mimma aftaratu alaih, hendaklah dia buat perkara yang aku fardukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, satu hari ada sahabat dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, kawan ni dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia punya soalan, dia pun sempoi. Kan? Soalan dia sempoi. Tuan-tuan, dia tanya apa dengan Nabi SAW? Ya Rasulullah, boleh tak kau berikan kepada aku nasihat? Nasihat ni ya Rasulullah, kata sahabat ni, nasihat ni aku tak mau panjang sangat, pendek sangat pun tak mau. Dia nak yang nasihat macam tu. Ya Rasulullah, tolong nasihat kepada saya, nasihat yang tidak panjang dan tidak pendek, dan apa yang kau sebut aku tidak akan tambah dan aku tidak akan berkurang, dia kata. Tuan-tuan, maka Nabi SAW kata apa? Kata Nabi SAW, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, watuqimas salah, kamu dirikan sembahyang. Kemudian yang ketiganya, kamu watu'addiz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Watasumur Ramadan, kemudian kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Watahijjul bait, kemudian hendaklah kamu mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Tuan-tuan, kawan ni kata apa? Duk ni atas kuda Dia kata apa dekat Nabi SAW? Ya Rasulullah, benda yang kau sebut ni aku tak tambah, aku tak kurang lagi dah. Ni aku akan amal sungguh-sungguh. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia nak bersungguh-sungguh dengan perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Maka lelaki ni pun berlalu di hadapan Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang lain, kalau kamu nak tengok salah seorang daripada penghuni syurga Allah Ta'ala, ni tadi ni yang bertanya dengan aku yang naik kuda tak sat ni, dia adalah penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tengok betapa besarnya perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan perkara yang disunatkan pada syarak. Tuan-tuan, sebab itu Imam
Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia sebut. Ni sebagai perbezaan kita. Tuan-tuan, jangan nanti mai bulan Ramadan kira nak tarawih yang isyak tak lagi. Kan? Ada yang tu isyak dia tak buat tarawih. Lagi teruk lagi. Semayang 5 waktu tak. Lepas itu semayang Jumaat pun tidak. Lepas tu tarawih pun tidak. Tiba-tiba semayang raya. Kan? Time semayang raya dia paling sakan kali. Pakai sampin, pakai baju Melayu baru, apa semua sekali. Jangan buat lagu tu. Kita perkemahkan, kita mengutamakan perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, nak buat perbandingan ni. Imam Ghazali kata, benda-benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat modal, dia kata. Tuan-tuan, modal. Kita kalau nak berniaga modal tak ada. Kan, setakat perancangan sajalah. Kan, tuan-tuan, bab kata Pak Hamka, kan? Pak Hamka sebut di dalam buku dia Tasawuf Moden. Tuan-tuan, Pak Hamka kata apa? Pak Hamka kata, berapa ramai orang yang mempunyai idea, berapa ramai orang yang mempunyai kesungguhan untuk melakukan perkara baik, tetapi oleh kerana tidak ada modal menyebabkan cita-citanya itu tidak kesampaian. Betul ya? Betul. Contohlah, ada orang dia cita-cita nak sampai ke Baitullah, tapi nak buat macam mana, duit tak ada. Yalah, bukan semua orang ni senang. Ada orang yang dia susah dan ada orang yang senang. Tapi betul kata Hamka ni, betul. Ada orang yang dia cita-cita dia tinggi nak buat kebaikan, tapi kerana tak ada modal, maka tak kesampaian cita-cita tu. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang bercita-cita, aku kalau aku dapat pergi Mekah ni aku tak keluar dah, dia kata. Pito Pito F pun aku tak mau. Aku nak duduk dekat Masjidil Haram ya. Aku nak duduk dalam Masjid Nabawi ya. Kira nak beramal ya. Tuan-tuan, maunya tak kan? Sembahyang saja dekat Masjidil Haram satu waktu 100,000 pahala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila mana dia tengok kepada Baitullahil Haram dikira sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan bila tengok kepada Baitullah, dia berdoa, doanya dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ini adalah tempat yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Tak ada waktu haram pun dekat situ. Bila-bila masa saja boleh mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, special tempat ni. Tuan-tuan, jadi ada orang dia bercita-cita, aku kalau sampai sana tak ada, aku tak mau jalan lah. Aku tak mau pergi mall lah. Aku tak mau nak duduk dalam Masjid Haram lah. Tak mau tidur kat hotel. Tuan-tuan, tapi nak buat gimana? Tuan-tuan, cita-cita tu ada, tetapi dia tak kesampaian. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan, malam ni kalau saya sebut macam ni, kod-kod ada dekat dalam ni yang berniat nak pergi ke Baitullahil Haram. Mudah-mudahan barakah dengan majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala tunai hajat-hajat kita semua. Allahumma amin. Baik, maka Allah Ta'ala sebut, wa ma taqarraba ilai. Tengok tuan-tuan, yang ni terbuka untuk semua orang. Tuan-tuan, nak dekat dengan Allah Ta'ala ni dia bukannya payah. Tuan-tuan, cumanya Allah Ta'ala dia beri teguran kepada hamba-hamba dia. Kalau kamu buat kebaikan, aku berikan kebaikan. Kalau kamu buat kejahatan, yakni benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, aku beri kejahatan. Dan sebagaimana Allah Ta'ala tegur manusia di dalam surah At-Tin. Dan tengok dalam surah At-Tin Allah Ta'ala kata apa? Dan tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mula-mula Allah Ta'ala sebut lagu tu dulu. Kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Maknanya Allah Ta'ala jadikan kita ni dengan package. Dia dengan satu dengan satu jenama. Tuan-tuan, jenama dia apa? Kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Semua mulia. Tuan-tuan, tak ada orang pun yang hina dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu setiap manusia dia ada hak dia. Kita tak boleh langgak hak dia. Pasal apa? Allah Ta'ala sebut, walaqad karramna bani Adam.
kami dah muliakan anak-anak Adam itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala pesan, summa radadnahu asfala safilin. Tapi mereka ni kami boleh letak dia, kami boleh tauk dia dekat tempat yang paling rendah. Tuan-tuan, ulama tafsir kata pasal apa manusia rendah ni? Padahal dia mulia. Tuan-tuan ingat, kita mulia. Mula-mula daripada kejadian kita mulia pada sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, masa roh dijadikan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tanya kepada roh, alastu birabbikum, bukankah aku ni Tuhan kepada kamu? Qalu bala syahidna. Semua para roh ini, mereka mengakui Allah itu sebagai Tuhan mereka. Tuan-tuan, kalau tak kita tak jadi khalifah atas muka bumi ni. Tuan-tuan, pasal apa tak suruh jin? Jin lagi hebat lagi. Tuan-tuan, jin lagi hebat lagi. Sampai ada orang dia ambil khidmat jin. Dia tak reti, dia tak tahu yang dia jauh lebih mulia daripada segala makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala summa radadnahu asfala safilin. Tapi manusia yang mulia ni kami boleh tahu dia di tempat yang paling rendah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dosa yang dia lakukan pada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bila dia beriman dan beramal saleh. Tuan-tuan, ni yang kita sebut ni. Sebab itu Imam Nawawi kata, pintu nak jadi wali Allah Ta'ala buka. Nak jadi orang yang dekat dengan dia dan nak jadi orang yang dijaga oleh dia terbuka. Syarat dia apa? Dua. Iman, kemudian dia beramal saleh kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka ni dapat pahala yang tak putus daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, satu masa esok saya tua, tuan-tuan tua. Satu hari esok kita dah tak mampu nak naik atas masjid. Tuan-tuan, tapi kerana dia ni selalu pi masjid, satu hari kerana keuzuran dia tak boleh pi masjid. Tuan-tuan, dia dapat tak pahala yang biasa dia duk buat selama ni? Dapat. Pahala tu dapat berterusan. Ustaz, habis tu saya semayang dekat rumah saya tu memang tak larat. Dulu larat kan. Lah ni semayang dekat rumah saja. Tuan-tuan, dengan sifat pemurah Allah Ta'ala, dia tetap dapat juga pahala yang sama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kita tak pergi masjid pula. Dia kata tak apa, semayang seorang ni dapat pahala sama. Tuan-tuan, yang ni untuk orang berkeuzuran. Dia selalu naik atas masjid, tiba-tiba entah macam mana keuzuran, demam, dah tak larat lagi dah, sakit lutut apa semua sekali, tak boleh nak pergi masjid ni. Dan tak ada orang yang bawa dia. Kalau tak bawa memang tak boleh. Tapi sebelum ni memang dia pergi masjid. Tuan-tuan, Masya Allah, Allah Ta'ala kata apa? Tak putus pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang terakhir, ini tak habis lagi. Dia kita sambung lagi. Tuan-tuan, yang ni kita baca. Kemudian Allah Ta'ala kata, jadi buat benda yang fardu. Jaga benda yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Kita akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mudah sangat. Mudah. Buat benda yang difardukan, jaga benda yang difardukan. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Dan senantiasalah dia kata hamba-hamba aku ini, dia mendekat kepada aku bin nawafilih, dengan segala perkara yang disunatkan, hatta uhibbah, sehinggalah aku kasih kepada dia, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, dia dah buat perkara fardu, dia buat pula, tambah pula dengan perkara sunat. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala kata apa? Hatta uhibbah, sehinggalah aku kasih kepada dia. Tuan-tuan, yang ni kita baca, kita terang pada minggu depan nanti. Tapi saya nak baca juga malam ni. Baca saja. Tuan-tuan, apa kata Allah Ta'ala? Apabila aku kasih kepada dia, maka dia mendengar itu dengan pendengaran aku. Bila mana aku kasih pada dia, dia melihat itu dengan penglihatan aku.
tangannya bergerak adalah dengan gerak Allah Subhanahu wa taala, kakinya bergerak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia minta, aku beri. Bila mana dia minta perlindungan, aku lindungi dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ni kita akan terang pada minggu yang akan datang, insya-Allah taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.